Saya tahu ramai peminat. Mungkin peminat kopi akan marah saya lepas ni. Tak apalah, kita meriahkanlah kita punya komen dan komen ni. Don't worry. Bertemu lagi kita dalam Santai Sekejap episod 2. So yang kedua. Yes. Alhamdulillah. Nampaknya kan episod 1 kita cakap akan muka orang lain, tapi muka kita juga. Nampaknya kena sekali lagi. So sabarlah ya yang menonton tu. Berjumpa lagi kita. Jumpa lagi untuk episod yang kedua. Yes. Dan walaupun muka kita orang lagi episod kali ni, jangan lupa like, follow, subscribe. Paling penting di tepi tu, di butang tepi tu ada butang subscribe. Sebelum sambung episod ni, subscribe dulu. Like, komen sekali. Okay. Okay, Rara. Share. Okay. So, episod yang kedua. Kita nak cerita pasal apa ni, Rara? Okay, macam yang lepas, kita akan bercakap tentang kau, aku. Kau, aku. So, hari ni ada kau, aku lagi. Ada. So, kali ni kita lebih nak mengenali lagi Nazrul. Banyak sangat nak berkenal ni. Sebelum tu, Nazrul. Yeah. Episod yang lepas kita dapat banyak juga komen-komen. Nampak santai. Baru ni kita dapat cawan. Secawan kopi. Ni terima special kasih. episod yang kedua ni kan. Terima kasih kepada kopi. producer. Terima kasih ya orang di belakang ya buatkan air hari ni special. Sedap kopi ni. Okay. Dia masuk topik kita. Masuk topik kita. Kau apa ni? Hari ni. Nak tanya Nazrul dulu lah. Kita start dulu Rara start dulu. Rara start dulu. Okay, Nazrul. Berasal daripada mana? Saya berasal daripada Bangi, Selangor. Lahir dekat Bangi. Lahir kat Hospital Kajang. Kemudian membesar di Bangi. Sekolah dekat Bangi. Kemudian sekolah menengah di Kelantan, di Kok Lanas 5 tahun. Lepas tu balik semula ke Bangi untuk bekerja. Memang senang cerita duduk di Bangi lah. Memang betul-betul lah orang Bangi. Memang betul-betul orang Bangi. Anak jati Bangi. Sebab kita ni pun sekarang ni dekat Bangi. Kita masuk tempat orang. Tahu pula studio. Orang tahu lah lepas ni studio dekat Bangi. Alah kantoi. Okay. So Nazrul kat Bangi. Rara duduk mana sebenarnya? Okay. Rara berasal daripada Johor. Okay. Bersekolah daripada kecil dulu tadika sekolah rendah semua di Johor. Sekolah menengah di Sultan Ibrahim Girls School. Johor juga. Dan kemudian melanjutkan pelajaran ke matrik, College Matrikulasi Negeri Sembilan untuk setahun. Dan kemudian belajar di Alur Gajah Melaka selama 4 tahun dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Bekerja di sini. Banyak pindah-pindah. Dah merasa dah beberapa negeri. Mula-mula Johor, kemudian Melaka. Johor Negeri Sembilan dulu. Negeri Sembilan. Lepas tu Melaka. Lepas tu sebenarnya Selangor. Selangor pula. Selangor. First kerja dekat Selangor. Okay. Kemudian ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah. So sekarang duduk dekat mana Kuala Lumpur? Sekarang dekat Kuala Lumpur ni pun ada besar. Kita cakap Ampang tu KL. Ampang kan Selangor. Tapi biasanya kalau orang luar kita cakap dia cakap duduk KL lah. Sebenarnya duduk Ampang Selangor. Sebab tu kalau orang kampung dia sepadan kan. Kadang-kadang orang kampung kalau kita cakap duduk dekat KL kan, kita duduk KL kadang-kadang diorang tu sahabat berenang pun KL. Sungai besar pun KL kan. Tapi dia main taram je semua Selangor ni semua KL. Tapi sebenarnya KL tu kecil je. Dekat yang tengah je. Tapi Ampang ni dia beza. Dia ada dua. Dia ada yang sempadan Selangor, ada yang sempadan Kuala Lumpur. Jadi Rara dekat sebenarnya Rara kiri kanan KL, tengah-tengah situ je. Dia tengah-tengah ada, dia terhimpit pula dua tu. Dia terhimpit. Unik tempat Rara ni. Dia terhimpit pula dua tu. Dia jalan langkah kanan sikit KL. Langkah kiri KL. Tapi duduk Selangor. So nak tanyalah Rara. Maknanya Rara punya tempat Ampang tu dekat Selangor kan? Betul. So maknanya tempat Rara ni terlibat juga dengan pilihan raya negeri. Dekat sana siapa yang tanding? Dekat sana. Dekat Ampang ni siapa tanding? Search. Janganlah tanya salah macam tu. Ampang dun mana? Ampang Rara sebenarnya kita baru pindah kat sana. Ya ke?
Gitu. Nak tanya okay, Bangi di bahagian mana? Bangi, okey. Saya Bangi, kalau Bangi ni dia parlimen. Bangi dekat Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Dia sebenarnya Bangi ni kalau bila sebut Bangi, orang sebut Bandar Baru Bangi. Betul. Tapi dalam konteks parlimen dia besar. Merangkumi Kajang dan Balakon. Tapi saya duduk Bandar Baru Bangi. Okay. Bandar Baru Bangi ni dun dia adalah dun Sungai Ramal. Okay. Nama dun Sungai Ramal. Faham. Okey. Tadi nak menjawab soalan calon. Kita kenal satu calon dekat situ. Siapa? Calon Ampang. Oh, dekat mana calon Ampang? Satu calon wanita untuk Perikatan Nasional. Syashalina. Kalau Syashalina masih dekat Lembah Jaya lah kan? Ke Bukit Antarabangsa? Bukit Antarabangsa. Okey. Sebab tadi macam nak kena betul ke? Sebab Rara bukan pengundi situ. Yelah. Baru pindah saja kan? Macam betul ke? Persepadanan tu dia macam agak tak berapa. Dia keliru. Dia keliru sikit. Dia keliru. Betul-betul keliru. Bukan pengundi sana. Sebab Rara pengundi Pulai di Johor Bahru. Oh, maknanya Rara mengundi dekat Pulai? Ya. Iaitu kita akan menghadapi PRK nanti. Oh, PRK pada 9 hari bulan ni? 9 hari bulan September. 9 September. 9. Ya, betul. Dia cepat je. Dia ada 2. Iaitu sebab Allahyarham yang berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dia juga adalah adun untuk jeram. Simpan jeram. Jadi untuk 9 September nanti dia ada 2 kerusi yang akan dipertandingkan, iaitu satu di Parlimen Pulai dan satu adalah di Sungai Jeram. Simpan jeram. Simpan jeram. Minta maaf. Maknanya Rara tak terlibat lah pilihan raya kali ni kan? Tak undi lah. Kita bantu. Sebab tapi unik Ampang ni sebab Rara dia ada 2 tempat kan? Satu Bukit Antarabangsa. Betul. Satu lagi Lembah Jaya. Calon Lembah Jaya tu pula kalau ada 2 penjuru, PH dengan PN, ada lagi rasanya Lembah Jaya. Tapi calon bebas calon bebas rasanya. Saya pun tak sure lah. Tapi yang uniknya Lembah Jaya ni dia ada kalau PH tu dia berkas artis yang popular waktu pilihan raya lepas. Ingat tak Rara? Betul ingat. Sebenarnya macam peminat dia juga. Peminat dia jugalah. Lagu dia paling famous pilihan raya lepas. Rara ingat tak lagu? Dan yang lawan dia pula daripada Perikatan Nasional, katanya seorang cikgu. Seorang cikgu. Dia dah lama mengajar kat situ lah. So maknanya pertembungan antara artis dengan guru. Itu unik sikit dekat Lembah Jaya. Lembah Jaya. Jadi siapa yang lebih popular? Artis ke? Atau cikgu. Warga pendidik ke atau musician? Siapa yang akan tentukan? Anda pengundi Lembah Jaya lah yang akan tentukan siapa yang akan mewakili anda di sana. Okey. So cerita Lembah Jaya lah. Itu konteks di Lembah Jaya di Ampang lah. Kalau dekat Bangi ni Rara, dia unik juga. Dia pertandingan antara bekas adun lawan bekas adun. Wah. Macam mana orang kuat dan orang kuat. So apakah dekat yang situ akan menentukan? Yang akan menentukan adalah prestasi mereka. Siapa yang selalu turun padang, yang memang orang Bangi nampak, orang di Sungai Ramal nampak, itulah yang akan menentukan siapa yang akan menang dalam pilihan raya. Jadi unik sikit sebab berkadun lawan berkadun. Dua-dua ada track record, pernah jadi wakil rakyat di situlah. Itu so mungkin dekat situ Sungai Ramal tu dia sengit sikit. Itu tempat saya lah, tempat saya mengundi lah, Sungai Ramal. Wah. Nak tanya. Ya. Undi siapa? Oi. Undi tu rahsia. Okay. Tapi walaupun undi tu rahsia, pilihan masing-masing kita akan pilih yang mana paling best. Betul. Dia yang penting sebenarnya calon tu memang boleh bekerja untuk rakyat. Dia sebenarnya jadi untuk jadi calon ni sama ada yang menentukan kemenangan dia adalah calon tu dekat tak dengan hati rakyat. Selalu tak turun padang. Itu yang sebenarnya akan menentukan dan orang sebab kalau dia rajin turun padang, orang akan nampak dia, orang akan tahu prestasi dia. Itulah yang menyebabkan orang akan undi dia. Okey Rara. Selain daripada nak cerita, kita nak tahu pasal tempat pilihan raya apa semua kan. Nak tanyalah Rara, apa memori paling bermakna Rara? Sebab Rara ni banyak pindah tempat, Negeri Sembilan, Johor, Melaka semua kan. Di mana-mana. Di mana-mana. Memori paling bermakna yang sampai sekarang Rara masih ingat. Memori paling bermakna spesifik tempat ke tak?
Mana-mana antara semua tempat-tempat yang Rara pernah duduk tu, dekat mana yang Rara paling ingat dan ada memori yang paling Rara ingat sampai sekarang? Oh alamak, kalau nak memilih memori tu tak terpilih sebenarnya sebab tempat jatuh lagi kan dikenal. Tapi yang betul-betul betul-betul memberi kesan lah di Selangor masa awal-awal baru lepas habis belajar. Kenapa baru habis belajar, Rara bekerja di Kota Kemuning, Shah Alam. Kat situ rasa macam kita baru habis study, kita nak intern masa tu. So dengan berbekalkan allowance RM500 daripada tempat intern tu, macam mana nak survive? Masa dalam keadaan kos sehari hidup kan. Betul. 500 je kan. 500 je. Selangor pula tu. Ya, Selangor betul. kat mana tu? Kat mana? Dekat Shah Alam. Kota Kemuning. Kota Kemuning tu lah. Kota Kemuning. Kota Kemuning. So masa tu kan, yang memberi kesan tu sebab kita student, tapi kita kena, intern kita kena bekerja lah. Nak mula untuk bekerja. Masa tu sewa bilik RM200. Kecil sangat. Kecil sangat ruangnya, muat untuk satu katil single yang lipat tu. Satu katil, almari kain zip dengan satu kipas berdiri. Itu je lah ya. Lepas tu survive and then makan tengah hari pun masa tu betul-betul berjimat. Makan tengah hari tu dapat nasi bungkus daripada kilang. Masa tu di KCC Paint masa tu technical kan. Dapatlah nasi tu makan separuh tengah hari, separuh malam. Dia punya macam kesusahan masa tu kan. Kalau sekarang ni bila ingat balik tu boleh mengalir mata tu lah. So macam mana survive. Dan Alhamdulillah sekarang ni mungkin dengan berkat kita masa tu ikhlas kita bekerja tu semua kan. Alhamdulillah pelan-pelan naik. Sekarang Alhamdulillah lah, betul-betul Alhamdulillah. Memang betul beri kesan. Itulah orang kata kan, pengalaman tu mematangkan kita kan. So mungkin pengalaman Rara dengan allowance 500 sebulan, sewa bilik 200, itulah yang menyebabkan hari ni Rara berada di tempat Rara sekarang. Tak adalah berjaya lagi, kita masih merangkak. Yelah, masih merangkak lah, tapi kita sentiasa tu lah kan, positif itu. Betul. Okay. Nak tanya lah nak tanya apa tu? Apakah memori Nazrul di Bangi ni yang begitu dekat dengan hati Nazrul? Memori di Bangi ni banyak sangat memori. Ada banyak sangat memori sebab inilah tempat saya lahir, tempat saya membesar kan. Lepas tu bekas calon pula tu. Bekas calon pula tu kan. Dan memang segala memori terukir di situlah. Tapi dekat Bangi lah saya belajar mengenal kehidupan kan. Daripada mula-mula sebagai anak seorang pekerja kilang dan seorang pembantu jururawat waktu mula-mula dulu, duduk di rumah flat. Kemudian kita tengok sendiri macam mana mak ayah kita bertungkus lumus cari duit dalam keadaan duduk di kawasan pinggir bandar yang sedang nak membangun. Waktu tu Bangi dia tak macam sekarang, dia tak jam macam sekarang. Tapi nampak okey sikit modern lah, moden. Tapi dia still moden sebab orang yang duduk di Kuala Lumpur akan memilih rumah di Bangi. Tapi sekarang Bangi ni dah lebih kurang Kuala Lumpur dah, dia punya jam dia tu dengan dia punya suasana bandar tu lah. Tapi waktu tu dia baru nak membangun. So dalam keadaan begitu, mak ayah membesarkan, dan bila kita tengok mak ayah kita ni bertungkus lumus cari duit, pergi kerja siang malam tak henti, ayah kerja shift malam, mak kerja shift siang. So kita pun rasa kita nak buat sesuatu untuk ubah hidup kita, dan bukan setakat hidup kita tapi hidup masyarakat. So melihat bagaimana mak ayah susah payah cari duit dan melihat suasana membesar di Bangi itu menyebabkan saya terdorong untuk menjadi apa yang saya jadi sekarang lah, untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, terlibat dengan aktiviti politik, sebab segala memori yang saya lalui di Bangi terutama pada waktu kecil lah, yang mana mendidik, yang mencorakkan apa yang saya buat sekarang ni lah. Betul, faham. Sebab betul Nazrul, sebab bila kita bermula daripada bawah, kita lebih memahami sebenarnya. Kalau macam sekarang ni kan dah ada tangga B40, M40, B20. Jadi bila kita memang bermula daripada bawah, kita lebih memahami keperitan dan kesusahan rakyat tu. Dan bila kita dah sampai kat satu tahap tu, kita akan lebih macam kita
pilih untuk membantu juga orang di bawah sebab kita Betul. pernah merasai kepahitan tu. Lagi-lagi pula bila kita duduk dekat kawasan B40, kawasan rumah flat dulu kan. So memang kita tahu macam mana orang susah cari duit apa semua kan. Betul. Bila kita dah besar tu, bukan waktu dah besar, dah waktu kecil tu pun dah rasa terdetik. Kita nak bantu supaya dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat lah. Betul. So, pengalaman kita berada di situ menyebabkan kita terdorong untuk melakukan suatu perubahan. Betul. Itulah yang kawasan tempat kita duduk tu mencorakkan kehidupan kita. Betul lah orang kata. Betul. Tadi Nazrul cakap Nazrul duduk flat Ya, betul. Masa kecil-kecil. Masa kecil-kecil. Sama. Sama. Kita sama-sama budak flat. Yes, budak flat. Bangun dah. Bangun dah. So, itulah persamaan kita. Yes. Tanpa kita sedar. Baik. Selesailah kau-kau aku kan. Dah lebih mengenali dah. Lebih mengenali dah. Kalau nak tahu lagi kau-kau aku, kita tengok episod ketiga. Kalau dapat kontrak lagi lah dekat sini. Kalau dapat kontrak lagi. Kita cerita kalau. Sebab macam best je. Sebab kita dah merasmikan episod 1. So macam episod 2 kita pula. lagi. Ketiga macam ni Bos-bos. Tunggu puas. Okay. So lepas ni kita ada segmen yang kedua. Segmen kedua apa? Segmen kedua kita. Kedua ada anak muda dan politik. Kita nak sembang topik apa? Nantikan selepas ini. Sabar dulu. Okey, kita rehat dulu. Kita tunggu episod 2. Segmen 2. Segmen kedua. Episod masih kedua. Segmen yang kedua. Bye-bye. Bye. Guys, PRN nak dekat ni kan. Ada 6 negeri terlibat ni. Jom, Bro SK ajak anda semua kita mari-mari keluar mengundi. Kali ni anak muda, kita pakat ramai-ramai sokong dan berikan undi anda kepada Perikatan Nasional Bersih dan Stabil. Perikatan Nasional melangkah perkasa sedia menggalas aman. Bertemu lagi kita dalam sembang santai. Sekejap asyik sembang je. Asyik salah tu orang lain punya. Tu orang lain punya. Kita punya lain. Selalu sembang kan. Selalu sembang tu jadi asyik tersasur je. Santai sekejap. Segmen yang kedua. Episod yang kedua. Okey Rara. Kita nak masuk segmen kedua. Anak muda dan politik. Hari ni tajuk dia best sikit. Best sikit. Okay. Tajuk dia ada kaitan dengan apa yang berlaku baru-baru ini, kebelakangan ni, dan tajuk yang dekat dengan anak muda. Betul. Walaupun kita cerita pasal politik, tapi kali ni ada kaitan dengan anak muda. Betul. Tajuk dia adalah tentang hiburan. Betul. Konsert. Ada orang tanya, saya tanya Rara dululah. Saya nak start lambung dulu kat Rara biar dia jawab dulu. Okey. Ada orang tanya Rara. Orang kata PN ni dia tak meraihkan hiburan. Kan, kalau ada konsert Blackpink, PN akan bantah. Kalau ada konsert apa tu yang nak datang yang baru-baru ni, yang sampai PM pun buat video tu 1957 ke? Bukan. Itu 1975 tu yang ni atas pentas tu yang nak datang, yang kata nak datang tu Coldplay. Saya pun tak tahu. Dia tak nak ingat sebab queue tiket tu tak lepas-lepas. Patutlah dia dendam. Coldplay pun PN tak setuju kan. Buat konsert je PN tak setuju. Saja nak tanya Rara, betul ke PN ni dia tak meraihkan hiburan kan? Kita bagi Rara jawab sikit. Okey, macam ni lah. Kita PN dalam Perikatan Nasional, kita meraihkan je hiburan. Kita meraihkan hiburan. Banyak konsert-konsert yang dilepaskan waktu Perikatan Nasional memerintah. Pada ketika tu. Tapi pada ketika tu adalah waktu COVID. Waktu pandemik. Jadi mana boleh kan. Tapi secara dasarnya Perikatan Nasional tidak bukanlah tak meraihkan hiburan. Selagi mana konsert-konsert ataupun gig ke diorang minta permit dalam proses yang betul, dan tak bercanggah dengan tak bercanggah dan juga tak efek kita punya keselamatan, isu keselamatan. Seperti yang baru-baru ni. Nak kaitkan lah seperti yang baru-baru ni. Yang mana tu? The 1957. 75 75. 57 kita merdeka. Sorry. Okay, Ni 75, dia muda sikit. 1975. Okay. So
Yang itulah sebab baru-baru ni Rara ada juga menemu bual Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia pun ada menyatakan bahawa band The 1975 tu sebenarnya memang dah di ban daripada awal. Dia sebagai pada ketika dia menjadi menteri Menteri Dalam KDN, Negeri, Menteri Dalam Negeri, beliau telah pun sebenarnya ban kumpulan ni dan tak memberi langsung untuk datang ke Malaysia. Dan ban ni juga di-ban di serta-serta negara seperti di Indonesia. Kalau kita Arab ni dekat UAE pun dia pernah buat hal kan. Betul, dia pun buat hal yang sama juga. Tapi mungkin sebab organizer dah confident dengan this band, so bawa juga bawa masuk pujuk ni kita punya kementerian untuk bawa dia. Tapi kita tengok track record lah sebenarnya, Nazrul. Bila track record you tak baik, bukannya sekali dua sebenarnya, tapi kenapa masih diberi peluang? Masih diberi peluang. Itu persoalannya. Kenapa diberi peluang? Kemudian buat hal pula akhirnya kena halau pula daripada Malaysia. Tak, dia tak kena halau. Dia tak kena halau. Dia lari dulu. Dia balik dulu, cabut dulu. Itulah yang jadi macam orang kata, kalau kita tengoklah di social media, di Twitter, di TikTok juga, ramai sebenarnya anak-anak muda especially yang sebenarnya tak bersetuju. Kenapa tindakan diambil begitu lambat sekali? Sebab kalau kita nak kaitkan dengan kes Sanusi, laju. Tak sampai seminggu. Pukul 3 pagi dah kena tangkap. Bukan seminggu ni. Sekejap aja. Dah polis tunggu. Tapi untuk The 1975, kenapa lambat sangat ambil tindakan? Sebab sempat je rasanya dia punya flight balik tu, kalau tak silap saya macam esoknya ke 2 hari selepas tu ke dia dah terus cabut balik. Tapi kenapa? Pihak custom ke apa ke tak ambil tindakan. Ni pandangan peribadi lah. Pandangan peribadi, sepatutnya kita perlu ambil tindakan yang lebih drastik. Dan juga sebenarnya ketika situasi tu berlaku, dah terus meletup, terus viral sebenarnya. Terus viral kan. Dekat Twitter tu penuh cerita pasal 1975 ni kan waktu tu. Betul. Dan pendekatan daripada Menteri Komunikasi kita adalah untuk ban terus. Bukan ban, maksudnya tutup batalkan konsert tu. Kesian sebenarnya pada pengunjung yang datang, yang jualan dekat vendor tu. Tapi kita bagi kredit lah juga sebab Menteri Komunikasi pun dia ada buat satu riuh. Apa tu? Benda tak nama konsert tu. Something like that lah. Untuk vendor-vendor yang di Good Vibes tu untuk meniaga dekat situ. Meniaga di situ. Kita bagi kredit jugalah, kita jangan paksa sangat. Yalah, betul. Itu benda baik kita kena puji lah kan. Betul. Kita baik-baik, kita good. Cuma nak kongsilah pengalaman saya waktu duduk dekat pejabat Menteri Agama. Kan, saya pejabat Menteri Agama, kemudian masuk pejabat Timbalan Menteri Agama pula. Untuk konsert-konsert antarabangsa ni lah, biasanya dia akan ada satu agensi, suatu agensi yang menguruskan artis-artis luar negara ni, nama dia Puspal. Kalau penonton di luar sana pernah dengar nama Puspal, itu adalah suatu agensi yang menguruskan tentang artis-artis di luar negara. Maknanya yang nak masuk dalam Malaysia ni, nak buat konsert tu Blackpink ke, Coldplay ke, 1975 ke, semua kena lalu Puspal ni dulu. Okay, dalam Puspal ni dia ada ahli-ahli dia lah. Meeting Puspal ni dia ada ahli-ahli dia. Dalam ramai-ramai ahli-ahli dia ni, hanya ada seorang saja pegawai yang mewakili JAKIM. Sebab tu selalu kalau ada konsert-konsert antarabangsa ni kan, pegawai JAKIM ni dia selalunya template awalnya ada tolak lah. Template awal tak kau JAKIM, tak kau nak terima. Tapi sekurang-kurangnya tugas pegawai tu adalah untuk memastikan konsert yang akan dilaksanakan itu, artis tu akan mematuhi, kalau artis luar negara ni takkanlah kita nak expect dia pakai tudung, pakai ni kan. Tapi sekurang-kurangnya mematuhi garis panduan yang dibuat dan mematuhi budaya ketimuran tu lah. Isu dia bila artis-artis yang masuk ni adalah artis yang membawa budaya luar, pengaruh-pengaruh songsang yang tak sesuai dengan adat ketimuran kita. Contohlah macam Coldplay. Saya tahu ramai peminat. Mungkin peminat Coldplay akan marah saya lepas ni. Tak apalah, kita meriahkanlah kita punya komen dan komen ni. Don't worry. Mungkin ramai akan marah saya. Tapi Coldplay ni juga pada masa yang sama
mempromosikan budaya LGBT dalam di pentas diorang kibarkan bendera LGBT. Benda yang sama juga dibuat oleh Billie Eilish waktu buat konsert di Malaysia. Dia kibarkan juga bendera LGBT. Dan paling teruk yang The 1975 ni lah. Dia dah kutuk undang-undang negara, dia minum arak atas pentas, lepas tu bercium pula lelaki sama lelaki dekat atas pentas kan. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi concern kepada Perikatan Nasional. Sebahagian dalam Perikatan Nasional ni bukanlah kita tak suka ataupun kita menentang hiburan kan, ataupun konsert-konsert sebegini, tapi benda-benda macam ni, benda-benda yang artis-artis yang membawa pengaruh budaya luar negara yang tak sesuai dengan kita nak bawa masuk ke Malaysia. Dan bila duduk dalam mesyuarat Puspal tu, JAKIM ni dia seorang. Itulah sebab kadang-kadang benda-benda macam ni akan terlepas. Bila terlepas ni orang akan salahkan kerajaan, tapi itulah realiti yang berlaku dalam mesyuarat Puspal tu lah. Nazrul, Rara nak tanya, adakah apa sebenarnya kriteria yang Puspal perlukan untuk dari segi guideline lah, kriteria yang membolehkan satu-satu artis tu lepas untuk buat konsert di Malaysia? Yang pertama adalah tengok pada track record lah. Track record sama ada artis ni dia ada pernah ada kes-kes sebelum ini kan, yang bermasalah, dia buat masalah di negara orang ke, ataupun dari segi peribadi dia sendiri tu pun ada masalah kan. Macam contoh The 1975 ni saya difahamkan, ni cerita orang lah, betul ke tidak saya tak tahu kan, cerita orang. Orang kata Puspal dah tolak permohonan The 1975 ni sebelum ini, tapi sebab penganjur minta untuk The 1975 ni masuk juga, dan The 1975 ni juga buat satu perjanjian. Aku janji dengan penganjur bahawa dia akan ikut segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara kita lah. So itu menyebabkan penganjur The Good Vibe Festival kan nama dia. Good Vibe Festival tu dia buat rayuan kepada Puspal untuk benarkan The 1975 masuk. Dan bila dia buat rayuan dan Puspal benarkan, tiba-tiba dia langgar pula aku janji yang dia ni tu. So itulah yang berlaku. So maknanya Puspal ni dia punya kriteria tu benda macam tu. Sama ada dia ada masalah, ada rekod-rekod ke sebelum ni buat benda-benda macam tu kan, yang mana bertentangan dengan norma masyarakat kita. So benda-benda tu Puspal akan take note lah. Tapi yelah, kadang-kadang dia akan ada terlepas satu dua lah. Itu benda yang berlaku lah. Itulah yang menjadi kriteria Puspal lah untuk konsert ni. Faham. Pada pandangan Rara ni pandangan peribadi, mungkin boleh senaraikan guideline ataupun kriteria untuk artis-artis di luar sana buat performance dekat Malaysia. Kita listkan siap-siap dari segi budaya dia. Mungkin kita tak boleh kontrol sebenarnya, sebab mereka tak tahu adat timur kita macam mana. Kita bukan sahaja timur, kita Melayu, Islam, dan kita berbilang kaum. Jadi mungkin boleh pihak kementerian ataupun Puspas ni boleh senaraikan guidelines, dan sekurang-kurangnya mereka perlu mematuhi kriteria-kriteria yang kita memang dah tetapkan kat situ. Sebab kalau kita kata kita just cakap dengan dia you kena be in a good behave ke apa ke kan, apa good behave, dan kita kena clearkan siap-siap apa sebenarnya tindakan yang kita akan ambil sekiranya mereka melanggar guideline tersebut. Ini cadangan peribadi. Bila cerita pasal guideline kan Rara kan, sebenarnya di setengah-setengah negeri, contoh di Terengganu dan Kelantan, memang dah ada tau satu garis panduan. Satu garis panduan berkenaan konsert ni. Dan kalau nak kata rigid tu tidaklah terlalu rigid, sebab bukanlah semua artis tidak dibenarkan. Even di setengah-tengah tempat macam Terengganu dan Kedah, ada juga artis wanita yang dibenarkan untuk buat performance di atas pentas. Memang ada. Kelantan mungkin lebih strict, tapi di Terengganu dan Kedah dia terbuka sikit. Tapi garis panduan tu sangat cantik lah, sangat baik. Contohnya Kelantan sendiri pernah buat satu konsert dekat stadium mini rasanya kalau tak silap. Awi, bayangkan Awi yang nyanyi lagu rock tu. Awi kan. Awi tu boleh nyanyi nasyid dan selawat atas pentas. Itu antara benda yang diterapkan oleh kerajaan negeri Kelantan lah. Sama juga Terengganu. Kalau Rara ingat lah Terengganu kan, awal-awal dia perintah dulu
konsert Jom Heboh diadakan di Terengganu. Ya, teringat Jom Heboh. Jom Heboh. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu saya pernah pergi. Ya, betul. Jom Heboh. Tak, dulu nama dia lain. Nama dia Sure Heboh. Tak. Waktu kecil tu saya ingat saya pergi yang dekat Nilai kalau tak silap. Tapi tak pergi konsert tu lah. Betul. Kita pergi yang kedai-kedai booth kan. Ya. Tapi dia kan selalu ada konsert malam tu. Tapi di Terengganu, lepas perintah, PN perintah pada 2018 lah. Konsert Jom Heboh dibenarkan diadakan di Terengganu, di Kuala Terengganu, tapi mengikut dengan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Maknanya kan Rara, kalau orang kata PN ni dia tak suka hiburan, anti hiburan kan. Sebenarnya PN ni bukanlah anti hiburan, malah dah ada satu garis panduan yang dibuat oleh kerajaan negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional untuk pastikan garis panduan hiburan tu tidaklah melampau dan mengikut sekurang-kurangnya mengikut norma masyarakat kita lah, budaya ketimuran tu lah. Itu yang diterapkan oleh Perikatan Nasional lah. Tu yang saya nampak lah berdasarkan kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu. Apa pandangan Rara? Bersetuju. Betul apa yang Nazrul cakap. Okey, nak tanya soalan last pada soalan last, okey. Kalau Nazrul lah, adakah dengan hiburan ni untuk Nazrul cope dengan apa? Untuk healing. Healing sampai pagi kan. Sebenarnya lah dia ikut orang tau sebenarnya Rara. Macam saya orang yang jenis tak suka duduk dekat tempat yang ramai hiruk pikuk, bising. Saya tak suka. Kecuali demo. Ada exception. Wah. Lain demo tu demo tu boleh. Demo boleh duduk. Demo suka. Konsert tak suka macam tu. Konsert tu dia macam tak suka. Even mana-mana konsert lah dia macam tak suka sikit. So saya lebih suka kalau healing dah, saya suka tenang, sorang-sorang, berzikir. Dan saya dulu waktu universiti dulu, saya ni rahsia yang saya rasa ramai juga kawan-kawan yang tak tahu. Mungkin housemate saya pun kadang-kadang tak tahu. Mungkin hari ni kalau dia orang tengok ni mungkin baru hari ni dia orang tahu. Dia nak buka rahsia ini dia. Buka cerita sikit. Kalau saya rasa stres kan, saya rasa stres apa semua kan, saya punya cara healing tu adalah saya akan start enjin kereta. So saya belajar kat USIM. USIM dekat Nilai ni 9 kan. Saya akan start enjin kereta. Saya akan pergi PD ataupun Bagan Lalang. Sorang-sorang, tak ada siapa akan tahu. Telefon saya tutup. Saya duduk kat situ, relax, tenang. Dah sampai pantai tu saya dengar layan angin pantai. Relax, tenang. Tu rasa macam okey sikit pun. Healing betul ni. Dia betul-betul nak healing tu. Dia baru buka telefon dah. Ataupun kalau tak pergi pantai pun, kalau rasa macam jauh nak ke pantai pun, saya akan pergi dekat airport. Kat KLIA, dekat KLIA tu dia ada tempat. Ada apa kat airport? Dekat tepi KLIA tu, tepi landasan tu akan ada tempat yang kapal terbang dia turun. Boleh healing Ya, kita tengok tu cara tenang. Boleh menarik. Saya rasa healing kalau dia tu. Boleh pakai. Menarik. Tapi itu cara saya healing lah. Cuma memang ada orang yang healing dia dengan pergi ke konsert kan, pergi hiburan kan, layan galau kan, dengar lagu-lagu galau macam tu kan. Memang ada orang macam tu. Menangis. Tapi boleh, cuma pastikan mengikut kita punya, kalau dari segi agama kita ada kita punya dosa pahala, kita punya batas-batas syariat tu, pastikan kena ikuti batas-batas syariat. Dan juga paling penting kena ikut budaya ketimuran kita lah. Budaya ketimuran kita. So kalau kita ikut batas syariat dan budaya ketimuran kita, tak ada masalah. Hiburan tu, Islam tidak pernah mengharamkan hiburan lah. Sebab kalau batas-batas ni dilanggar, dia akan jadi kesan yang besar lah. Contoh kalau Rara ingat dulu, ada satu konsert, nama dia Future Music Festival Asia, lebih kurang. FMFA. Ingat Rara? Dulu pernah kecoh dulu. Ya, betul. Ada kematian. Ya, ada kematian sebab overdose. Dalam keadaan konsert tu dilaksanakan, rupanya ada yang ambil kesempatan untuk edar dadah. Yang dadah tu baru je dibuat dan nak test, nak try, nak bagi orang test. Akhirnya menyebabkan ramai yang mati overdose. So kenapa semua ni berlaku? Sebab batas-batas tu tidak dipatuhilah, dilanggar. Dan itulah benda yang kita risaukan. Sebab itu kita agak
sedikit tegas berkenaan konsert-konsert ini. Bukan kerana kita tak suka hiburan, tapi nak elak benda-benda macam ni lah daripada berlaku. Sebenarnya kan, kalau Rara sendirilah personal, Rara suka pergi gig. Gig ni dia tak sama macam konsert. Macam konsert ni dia mass besar. Dia mass ramai. Macam gig dia kecil-kecil. Ataupun live band. Itu Rara itu cara Rara untuk healing. Sebab bila kita dengar live band kan, ambil contoh live band, macam tenang je, akustik. Lepas tu biasanya yang main live band ni dia budak-budak muda tau. So kita rasa vibe muda tu. So kita hari-hari kerja kita stres. Itulah cara nak hilangkan stres tu. Dia dengan live band macam gig dulu. Sebenarnya dulu bukan cerita jugalah. Bukan. Ni kalau ibu dengar ni takut. Ibu dengar tak tu? Hari ni dah bukan cerita. Alamak, menyesal pula. Tapi tak apalah, dah ni kan. Rara dulu pernah pergi konsert gig di waktu sekolah dulu. Waktu sekolah dulu lah. Biasanya ibu akan hantar pergi library. So kadang-kadang lepas pergi ke library tu kita belajar dulu. Kita belajar. Tapi sebab konsert tu sebelah library, so singgahlah kejap. So tahu ibu akan ambil pukul 5 petang. So akan balik sebelum pukul 5. Betul. Akan standby dekat depan library tu. Tapi dia sebelah je pun, tak jauh. Tak jauh pun. Dia sebelah je. So itulah rahsia yang Rara simpan selama ni. Hari ni ibu dah tahu dah rahsia Rara. Tapi kalau nak marah pun dah habis dah. Benda tu dah berlalu dah. Dah lama dah berlalu, cerita lama dah. Dah berjaya dah pun anak ibu seorang ni. Okey Rara, selesai isu pasal konsert. Segmen yang kedua kita. Rahsia pun dah terbuka. Jadi kita nak pergi kepada segmen yang ketiga. Segmen ketiga kita bincang pasal apa, Rara? Yang ini isu berat sikit lah. Isu semasa. Isu-isu yang kita akan bincangkan nanti. Kalau nak tahu, tunggu selepas ini. Rehat dulu. Perikatan Nasional mempunyai 3 prinsip utama, iaitu prihatin, bersih dan stabil. 3 prinsip inilah yang mengukuhkan lagi Perikatan Nasional dalam pembinaan Malaysia. Maka, pada pilihan raya negeri yang akan datang ini, jangan lupa untuk mengundi Perikatan Nasional. Prihatin, bersih dan stabil. Sedia menggalas amanah. Nazrul, yang tadi landasan tu kat mana sebenarnya? Kalau lalu macam ni, kalau nak pergi KLIA tu kan dia ada roundabout tu sebelum masuk KLIA tu kan. Dia daripada roundabout tu dia ambil pukul 12. Kalau nak cerita pun dia ikut mana kita masuk. Tapi dia akan lalu kawasan yang ladang-ladang tu lah. Tu semua tu lah. Lepas tu pagi tepi jalan je? Dia pakai tepi jalan je. Kita pergi jalan, lepas tu tengok flight. Kita dah start Sorry. Okay, kita dah masuk segmen ketiga. Segmen yang ketiga. Rara tak habis lagi cerita tadi tu. Sebab menarik. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Nanti kita sambung. Okay, right. PM tepi. Okay. Right. Isu-isu semasa. Isu-isu untuk segmen semasa ketiga kita. Apa isu semasa kita? Kita nak sembang pasal menarik tajuk ni. Tajuk ni sangat menarik. Janji manismu, wahai pemerintah. Janji manismu. Ingat pula lagu Aisyah. Kan ada kan? Bukan. Itu Aisyah ke? Bukan. Itu Zanasin. Hatiku keluh mengingatkan kata janji manismu. Hai layan lagu-lagu. Okey. Galau. Kita dengar lagu je, konsep tak lah. Okey, faham. So nak cerita tentang janji manismu, wahai sang pemerintah. Ni cerita pasal apa ni, Rara? Kita nak janji pula. Jangan janji. Kita nak cerita pasal apakah janji-janji yang telah diberikan oleh pemerintah kita sekarang ni, iaitu manifesto, bukan kitab suci. Betul. Lama. Siapakah yang memberikan janji-janji manis ini kan? Terlalu manis tu. Esok kita menang. Hari ni kita menang. Esok harga minyak
Tak turun-turun tuan-tuan. Malangnya. Tapi menarik Rara sebab berkaitan pula dengan kita sedang berhadapan dengan musim-musim pilihan raya negeri. Maknanya mesti banyak janji manis yang sedang ditaburkan, ditawarkan kepada rakyat-rakyat. Tapi setakat mana janji manis tu telah ditunaikan. Jadi kita koreksi balik. Koreksi balik kan. Wah, koreksi. Apa benda yang telah ditaburkan selama ni. Kita pergi kepada kerajaan hari ni lah. Kan, orang yang ada kuasa untuk buat janji-janji manis ni lah kan. Banyak janji dia ni. Saya nak tanyalah Rara. Setakat ni lah Rara. Sepanjang 8 bulan 8 bulan lebih kurang kan. 8 bulan kerajaan perpaduan ini memerintah. Adakah Alhamdulillah. Adakah janji-janji manis mereka tu dah ditunaikan? Tanya Rara. So far lah pandangan peribadi belum lagi sebenarnya. Belum lagi. Sebab hari tu waktu PRU ke-15 banyak sebenarnya formula-formula telah diutarakan. Tapi malangnya sampai ke hari ini banyak manifesto-manifesto yang dijual kita kata dijual pada ketika PRU 15 yang lepas belum lagi tertunai. Dah 8 bulan. Jadinya bila lagi nak ditunaikan? Dah 8 bulan ni. Kalau baby 8 bulan ni dia dah mula nak boleh jalan dah 8 bulan. Betul. Ni kan. Kalau kita tengok kan yang menteri ni sibuk main basikal dalam office, yang seorang lagi naik kereta lembu, yang seorang lagi sibuk berceramah dekat sekolah, dan seorang tu buat video, ada yang nak masuk TV, buat program reality TV. Mana janji-janji yang dilakukan selama ni kan? Sibuk buat live TikTok. So akhirnya apa kalau Rara ingat kan? Apa antara janji-janji yang pernah ditaburkan, ditawarkan sewaktu pilihan raya dulu? Okey, yang betul-betul ingat lah masa tu, waktu baru-baru PMX dinaikkan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Kerajaan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, kita punya mata wang kita tu ada naik sikit. Dan dikatakan bahawa sebab pengaruh PMX tu, kerana itu kita punya mata wang naik sikit. Tapi itu hanya berkekalan selama mungkin lebih kurang seminggu. Dan kemudian terus jatuh, makin jatuh. Padahal sebelum tu manifesto yang lepas ada menyatakan bahawa kita ada formula untuk ekonomi. Kita ada formula untuk menaikkan sektor-sektor sekian dan sekian. Tapi akhirnya tak ada apa-apa. Mana? Tapi minggu lepas kita dah bagi kredit. Rafizi dia ada selesaikan jugalah satu isu ekonomi. Tapi itu baru satu part. Kita bagi kredit juga. Tapi yang selebihnya ni, sebagai contoh tadilah isu minyak kan. Dulu boleh kata nak turunkan minyak sampai RM1.50. Tapi sekarang ni minyak masih lagi RM2. Masih tak selesai lagi. Banyak janji-janji yang dah ditawarkan dan dah ditaburkan, tapi hanya sekadar janji menanam tebu di tepi bibir kan. Betul. Tapi kalau cerita pasal janji ni lah Rara, yang paling saya ingat lah, ada seorang ahli politik ni, nama sama macam Rara. Nama sama cara Rara juga. Saya ingat lah ni, sebab ni video ni dia keluar dekat Twitter kan. Minta maaf lah kalau YB tu tengok video ni kan, sebab benda ni benda betul. Dia pernah janji dulu waktu pilihan raya kan, kita nak menang pilihan raya supaya Zahid dihumban ke penjara. Yang itu best. Tapi hari ni bukan setakat dihumban ke penjara, jadi timbalan Perdana Menteri pula. Itu jadi kawan. Alamak, dah pening kepala. Itu antara contoh janji-janji manis yang ditaburkan sebenarnya kan masa tu kan rasa macam bukankah mereka juga Pakatan Harapan juga sebenarnya yang antara
begitu lantang membidas sebenarnya menyatakan bahawa Barisan Nasional adalah parti korup. Parti sakau. Penyamun. Semua keluar. Semua. Apa cerita? Akhirnya bersama dalam kerajaan. Alasannya kerajaan perpaduan. Kan? Betul. Dalam Perhimpunan Agong UMNO yang lepas ada menyatakan bahawa kita bekerjasama kerana mengambil konteks madani perpaduan. Tapi bila kita menyatakan bahawa konteks perpaduan dan madani tu, adakah itu adalah reason yang cukup solid untuk untuk menegakkan benda yang salah? Betul tak ayat betul, tu? Betul. Sebab ketika tu waktu tu Zahid dia tengah dalam kes, dalam perbicaraan. Dan ada lagi 2 orang masih dalam perbicaraan. Jadi macam sekarang ni terus senyap. Tak ada. Dah 8 bulan. Masa tu sebelum waktu PRU yang lepas, kalau seingatnya lah, kes Zahid tu dipospon sekejap. Tapi macam lepas daripada PRU tu macam tak diteruskan. Mungkin diteruskan tapi disenyapkan. Baru minggu ni ada start. Minggu ni lah baru start. Baru. Tapi kenapa ambil masa sampai 8 bulan? Itu pun katanya semalam dia tak datang. Oh, tak datang? Sebab katanya ada mesyuarat kabinet. Allah. Macam mana tu? Itu antara janji-janji manis yang dulu ditaburkan lah. Dia nak masukkan dia ke penjara. Betul. Akhirnya tak masuk juga. Betul. Jadi sebenarnya kat sini persoalannya adalah, adakah kerajaan perpaduan hanya mementingkan perpaduan tapi sebenarnya tak menegakkan keadilan? Sebab bila kita bercakap soal keadilan dalam konteks keadilan, benda tu sebenarnya kalau memang dia masih dalam perbicaraan, kes masih dalam perbicaraan, tapi adakah seseorang itu masih layak diletakkan dalam posisi timbalan Perdana Menteri? Kerana kita adalah manusia biasa. Ya, betul. Dah semestinya kalau kita tak perlu explain pun dah terang-terang lah sebenarnya dia punya result dia nanti dia akan tu sikit. Akan jadi lain sikit. Prejudis. Kita tak memfitnah, tidak. Kita tak terus menghukum, tidak. Kita serah pada mahkamah untuk keputusan. Tetapi itulah persoalannya. Bagaimana? Itulah Rara bila tengok balik konteks janji ni kan. Tapi kalau ikut track record lah kan. Ikut track record. Sebelum ni pun diorang pernah jadi kerajaan. Betul. Pada tahun 2018. Dan kita tengok juga waktu itu semua janji-janji 10 tawaran, 10 manifesto 100 hari itu pun tak banyak yang dilaksanakan, ditunaikan. Alasannya waktu itu hutang negara tengah meningkat 1 bilion katanya. Lepas tu 1 trilion. Ikutlah berapa kan, tapi dia kata hutang negara meningkat. So dia, alasan tu menyebabkan dia orang tak nak selesaikan manifesto. Dan sekarang ini berulang balik. Dah jadi kerajaan bersama pula dengan Barisan Nasional, masih lagi guna alasan yang sama. Manifesto pun tak dapat dilaksanakan sebab katanya berbagai-bagai alasan lah yang diberikan. Betul. Sebagai salah satu contoh rasanya dalam 2-3 minggu yang lepas ada dikeluarkan satu poster daripada Jacob compare harga minyak, perbezaan harga itu yang kecoh gas RM19 tu gas RM19 tu aduh dia membezakan harga minyak pada ketika waktu pandemik waktu itu Jacob yang dikeluarkan formal tapi yang kurang fahamnya kenapa letak kat situ PN waktu PN dan waktu PH. Bukan ke kementerian tak sepatutnya meletakkan macam politik pula Jacob ni jabatan kerajaan. Dia sepatutnya bebas kan? Dia sepatutnya dia buat kerja kerajaan bukan kerja parti politik. Betul. Itu dah satu dah persoalannya. Yang kedua, bila dia buat perbezaan harga tu, perbezaan harga pada ketika Perikatan Nasional Memerintah pada ketika tu COVID. Pandemik itu adalah masalah global. Jadi rantaian makanan kita terjejas. Tapi macam sekarang ni dah tak ada isu sepatutnya. Tapi masih kenapa? Lagi sebenarnya mungkin kalau dia nak kata kat situ harga lebih murah tapi bila dia buat perbezaan macam gitu tak sesuai. Sebab pada ketika tu adalah waktu pandemik. Tapi masih
waktu ketika tu Kerajaan Perikatan Nasional masih boleh memberikan rancangan ekonomi yang lebih baik. Yang baik. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Tapi macam sekarang ni dia macam pelik kan. Tapi itulah Rara. Sebenarnya kan. Sebenarnya lah. Walaupun yalah kita tahu mungkin kenaikan kos sara hidup sewaktu pandemik je lah. Waktu pandemik kan, dengan dengan banyak benda yang tak boleh nak masuk, tak boleh nak import apa semua susah. Sebab tengah pandemik semua satu Malaysia, satu negara tau, satu dunia tau. Bukan Malaysia je tengah pandemik. Semua tengah kena kurung apa sebagainya. So adalah biasalah untuk harga barang meningkat. Tapi ada macam yang Rara sebut tadi lah, ada rancangan-rancangan ekonomi, pakej penjana, pemulih, Aisina semua ada kan. Yang mana benda tu membantu rakyat untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan kos sara hidup yang tinggi. Tapi dalam keadaan sekarang harga kos sara hidup masih tinggi. Tak ada pula banyak pakej-pakej bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Maknanya dah lah janji manis untuk turunkan harga barang tu tak dilaksanakan. Lepas tu rakyat pula makin susah nak teruskan kehidupan. Kemudian Jekong pula keluarkan pula poster-poster yang pelik-pelik. Saya nak tanyalah, kalau Ketua Mengarah Jekong tengok video ni, saya nak tanya dekat mana boleh beli tong gas RM19 tu. Kalau ada boleh PM saya nak tahu sangat. Tong gas RM19 tu boleh dapat kat mana? Pelik. Sampai sekarang saya tak tahu. Rasanya deposit pun lebih kurang dalam berapa ringgit? 40? 50 Itu tu katong. Tong tu. Itu harga gas dia. RM19. Oh, lain macam ni. Itulah pelik sikit lah. Tapi itulah maknanya dia ni poster-poster yang dibuat tu sekadar untuk menutup diorang tak mampu melunaskan janji-janji manis yang mereka laungkan. Sebenarnya kan boleh nampak tu sebagai salah satu bahan kempen. Bahan kempen nak pelihara negeri pula. Pandai dia buat kerja. Pandai dia tahu. Tak baik. Janganlah guna agensi kerajaan. Agensi kerajaan buat kerja kerajaan lah. Janganlah buat kerja. Janganlah buat kerja parti. Tak elok begitu. Okey, Rara lah saya nak tanya. Sebagai seorang anak muda, Rara rasakan dengan janji-janji manis yang ditawarkan tapi tidak dilunaskan kan, apa perasaan Rara sebagai anak muda? Sebagai anak muda, pandangan Rara adalah agak merisaukan. Kerana sebab kerajaan ni dia akan memerintah selama 5 tahun lebih kurang. Jadi bila banyak janji-janji yang tak tertunai, jadi apa nasib pada 5 tahun akan datang? Dan sekiranya benda tu berulang 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi dia sebenarnya akan efek pada generasi akan datang. Bukan hanya pada kita tau, pada generasi akan datang. Generasi akan datang. Akhirnya setiap generasi ditipu dengan janji-janji manis yang ditawarkan pemerintah hanya untuk dapatkan undi dalam pilihan raya. Betul. Dan itu memberikan satu mesej yang buruk kepada generasi kita. Kita tak naklah budaya begini untuk diamalkan dan menyebabkan kerosakan budaya generasi kita. Betul. Sebab itu sebenarnya pada pengundi-pengundi di luar sana, waktu pilihan raya kali ini untuk 6 negeri ini, Terengganu, Kelantan, Selangor, Kedah, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang. Balik mengundi dan balik. Tengok siapa yang tawarkan janji manis ataupun janji yang boleh ditunaikan. Betul. Kita tengok track record, kita tengok cara, kita tengok track record parti tu sendiri. Macam mana dia mengelola. Dan akhirnya pastikan beri undi kepada mereka yang benar-benar melunaskan janji, bukan sekadar bab kata Aisyah tadi hanya kata janji manismu. Gitu. Kena buat pilihan yang betul dalam pilihan raya negeri ini. Betul. Okay. Balik mengundi. Jangan tak balik mengundi, kena balik mengundi. Balik mengundi, walaupun undi adalah rahsia, pangkah yang betul, pangkah yang best. Okay. So selesai. Selesai kita punya episod yang kedua. Lepas ni ada episod yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita lagi ke? Tak tahulah. Tengoklah kalau bos nak sambung kontrak, kita lagi lah kot. Kita tengoklah dulu nanti macam mana. Harapnya ada bonus lah. Harapnya ada bonus lah kan. Okay. Dan pastikan penonton-penonton sentiasa mengikuti update-update kita yang terkini. Pastikan tonton episod-episod kita. Episod 1 yang dah lepas, yang baru saja upload. Kemudian yang episod kali ini juga pastikan ikuti. Dan kalau ada sebarang komen, cadangan, penambahbaikan, boleh tulis di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama tambah baik kita punya sembang kita. Follow apa? Follow kita punya social media. Social media kita ada apa? Kita ada Facebook. Lagi. Facebook kita ni. Santai sekejap.
Dan juga YouTube Santai Sekejap. Santai Sekejap. Nanti nak request kena ada TikTok, nak kena ada Twitter, Instagram, nak kena ada Instagram. Tapi bukan kita lah yang buat. Katanya lepas ni ada Spotify pula. Spotify. Boleh stream dekat Spotify. Boleh stream dekat Spotify. Siapa yang suka dengan suara kita orang, Rara, Nazrul, boleh dengar dekat Spotify. Dekat Agak-agak bosan-bosan tengah jam, tengah drive kan, nak tidur. Nak tidur ke, suara kita ni terlalu merdu dan lunak, menjadi buluh perindu ke kan. Gitu. Boleh lah. Boleh. Dengar suara kita orang sambil-sambil kan. Jangan lupa. Okey. Itu sahaja segmen kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.